اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan, satu sifat hati, kelakuan hati yang dicela, yang dicela pada syarak, yang sebab bagi kebinasaan. Dan bahawasanya ataf pada di atas tu, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memilih akan segala hati. Dan bahawasanya, yakni ketahui olehmu bahawasanya kasih akan kemegahan itu, kasih akan kemegahan, ketinggian, kedudukan, satu kelakuan, yakni satu kelakuan hati, sifat hati yang dicela, yang dicela pada syarak, yang sebab bagi kebinasaan daripada kasih akan kemegahan. Kita bicara bab yang ke-6. Kita membicarakan bab yang ke-6 daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan di kitab yang kedua dalam Penawar bagi hati. Kitab yang pertama lepas dah dia ada 7 bab, 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 tangan dan 2 kaki. Sekarang masuk pada kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat kecelaan, didatangkan 10 bab. Kitab yang ketiga nanti pada membicarakan 10 sifat kepujian, didatangkan 10 bab. Sekarang ni bab yang ke-6 daripada 10 bab pada menyatakan kasih akan kemegahan, kasih akan kemegahan, hubbul jah, yang mana kemegahan ini adalah perkara yang sangat disukai oleh nafsu. Kemegahan, kedudukan, ketinggian, kemuliaan ni nafsu sangat-sangat nak lah, teruja sangat. Bila kita ada kemegahan, ada kedudukan ni, inilah nak kena jaga hatinya. Sebab nafsu suka. Nafsu tak suka kalau tak ada kemegahan, tak ada kedudukan, duduk bawah je, nafsu tak suka. Jadi kemegahan ni nafsu suka. Jadi apabila nafsu suka ni kok timbul di hati kasih.
akan kemegahan. Itu sifat kecelaan yang keenam. Kemudian didatangkan, apakah kemegahan itu sendiri? Apakah makna kemegahan? Yang dicela pada syarak adalah kasih akan kemegahan. Adapun kemegahan, diri kemegahan itu tidak dicela pada syarak. Di hadapan dia akan bicaralah. Di hadapan di kemusuat 48 tu, kemegahan tidak dicela pada syarak. Sebagaimana harta tidak dicela pada syarak. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji pada syarak dan berhajat kepadanya kepada kemegahan. Jadi diri kemegahan, diri harta tidak dicela pada syarak. Yang dicelanya adalah kasih akan kemegahan, kasih akan harta. Itu yang dicela pada syarak. Dia terkadang kemegahan ini dia boleh bawa kita kepada mudah untuk mengubah sesuatu perkara, perbaiki satu perkara. Kalau ada kemegahan kedudukan. Kalau tak ada kemegahan, orang biasa-biasa cakap khabar tu orang tak peduli. Bila ada kemegahan, ada kedudukan, ada kemuliaan, ketinggian, kehormatan, jadi bicaranya apa? Laku. Cakap dianya laku. Kata-kata dianya laku. Pada ni orang akan terima, orang akan turut, orang akan patuh. Jadi kalau bawa pada kebaikan, kebaikan. Dan sebaliknya dengan kemegahan kedudukan, orang cakapnya orang terima mudah turut, ditarik kepada keburukan pun orang mudah turut. Tu kalau bawa kepada hak keburukan. Jadi sekarang ni yang dicela adalah kasih akan kemegahan. Kemudian apakah kemegahan? Terdahulunya memilih akan segala hati manusia yang dituntut akan taatnya. Maknanya kemegahan ini menguasai akan hati manusia. Menguasai akan hati manusia. Yang mana yang menjadikan manusia itu akan mengikut. Sebab apa? Sebab hatinya sudah dikuasai dengan kemegahan yang ada pada seseorang. Bila ada kemegahan pada seseorang, jadi manusia jadi kasih, manusia jadi turut akan orang yang ada kemegahan, manusia akan memuliakan orang yang ada kemegahan. Itu dia takrif kemegahan. Mana menguasai hati manusia. Manusia kasih, manusia taat, manusia patuh, manusia turut. Sampai tahap terkadang manusia ta'assub kepada seseorang yang ada kemegahan kedudukan. Jadi apabila menguasai hati manusia, manusia kasih, manusia turut, kalau kita bawa pada kebaikan, itu dipuji pada syarak. Kalau kita bawa kepada keburukan, itu salah dah lah. Itu bab kemegahan. Kita bicara sifat kecelaan adalah kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak, bukan diri kemegahan itu dicela pada syarak. Yang mana orang yang tidak kasih akan kemegahan, terkadang Allah Ta'ala cuba uji dengan kemegahan kedudukan. Apabila dikurniakan ilmu yang banyak, apabila kuat beramal ibadah contohnya, jadi Allah Ta'ala campurkan kemegahan kepada orang yang berilmu, orang yang beramal tadi. Jadi hati orang jadi kasih turut kepada orang yang Tuhan kurniakan kemegahan, orang berilmu, orang beramal. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu beramal ini semata-mata kerana Allah, bukan kerana kemegahan, bukan kerana harta, bukan kerana dunia. Tetapi Allah Ta'ala kurniakan kemegahan
Allah Ta'ala kurniakan harta, Allah Ta'ala kurniakan dunia kepada orang yang berilmu, orang yang beramal. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu beramal yang lillahi ta'ala ni, merekanya khumul, merekanya sembunyi diri, tidak mempopularkan diri. Tapi sampai masa Allah yang akan masyhurkan dirinya, Allah yang akan timbulkan dirinya. Ini adalah kurniaan daripada Allah sebagai ujian besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaannya tidak kasih, bukan semata-mata ilmu amal, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Tuhan kurniakan kemegahan, dihormati, dimuliakan, disanjung, terkadang di kalangan orang-orang yang kurang ilmu, merekanya sanjung secara berlebihan. Sanjung secara berlebihan. Akhirnya boleh menyebabkan rosak pula orang yang disanjung tadi. Sederhana. Kita memuliakan, kita menghormati, kita menyanjung tinggi kerana dia orang berilmu, tapi sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Ni kadang berlebih-lebihan dibuat tu macam peliklah kadang-kadang. Akhirnya bawa kepada memuja, akhir bawa kepada ta'assub. Ni punah. Ni kadang-kadang mari daripada orang-orang bawah-bawah ni lah. Akak. Hak diangkat tu pula tidak tegar pun. Sebab apa? Akhirnya dia pun suka. Disanjung, dipuja seumpama tu, jadi mereka pun suka. Hati sudah tertarik. Kemungkinan sebelum tu itu bukan kerana, itu bukan tujuan, kerana tujuan niat lillahi ta'ala, tapi akhirnya suka kepada disanjung, akhirnya dipuja, walaupun secara berlebih-lebihan. Ini kena hati-hati. Boleh rosak, boleh tergelincir orang yang berilmu tadi dengan dihormati, dimuliakan, disanjung secara berlebihan. Patut kata sederhana. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan tadi pula, kemegahan adalah perkara yang disukai oleh nafsu kita. Disukai oleh nafsu kita. Tuhan uji, akhirnya nafsu pun tertarik kepada kemegahan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi sebab bagi kebinasaan. Sebab bagi kebinasaan. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Surah Al-Qasas ayat yang ke 83. Artinya, bermula negeri akhirah itu, bermula negeri akhirah itu kami jadikan bagi mereka yang tiada berkehendak. Mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada berkehendak akan kebinasaan. Bermula negeri akhirah itu. Negeri akhirah itu umumlah negeri akhirah ni. Syurga pun negeri akhirah, neraka pun negeri akhirah. Jadi sini negeri akhirah yakni syurga. Dia sebut negeri akhirah ini, syurga pun negeri akhirah, neraka pun negeri akhirah juga. Jadi umum di sini. Tapi yang kena di sini adalah negeri akhirah yakni syurga dan nikmat syurga. Kata negeri akhirah.
kami yakni Allah Ta'ala jadi akan ke akhirat ni bagi mereka yang tiada berkehendak. Mereka itu berkehendak ni hati. Tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada berkehendak akan kebinasaan. Jadi syurga ni Allah telah jadikan bagi mereka yang tidak berkehendak akan ketinggian di atas muka bumi. Kalau mereka ni berkehendak akan ketinggian atas muka bumi, tak adalah bahagian syurga di hari akhirat. Dapatlah bahagian dunia yang sementara. Bahagian dunia sementara mereka dapatlah ketinggian tu, kemuliaan tu, kedudukan tu. Di hari akhirat mereka tidak akan dapat. Sebab apa? Sebab di akhirat Allah Ta'ala tidak jadikan bagi mereka yang nak ketinggian di dunia. Nak ketinggian di dunia, dapatlah ketinggian di dunia. Di akhirat tak dapat. Allah kurniakan ketinggian. Allah kurniakan kemuliaan, kedudukan. Allah kurniakan ketinggian dan kedudukan. Tapi itu tadilah ujian. Hak dalam walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Munafikun. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah kemuliaan, bagi Rasul kemuliaan, bagi orang mukmin pun kemuliaan, ketinggian. Pandai ni. Tapi itu kurniaan daripada Allah, ujian daripada Allah. Hati tidak berkehendak. Macam sebut kata Allah Ta'ala rezekikan harta yang banyak, tapi bukan hatinya berkehendak kepada harta yang banyak, tapi itu Allah Ta'ala rezekikan, ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati semata-mata nak pada harta, kasih pada harta, bolehlah harta atas dunia. Setakat itulah saja. Sebab itulah hak ni biasa tutup pesan. Kalau kita tukar niat hati kita kerana Allah kepada kerana dunia, mana bodoh sangatlah. Sebab kalau kita tetapkan hati kita kerana Allah, dunia tetap dapat. Adakah kalau kita tetapkan hati kita kerana Allah, kerana akhirat, dunia kita tak dapat? Tak. Dunia tetap dapat. Sebaliknya, kalaulah tukar niat nak pada dunia, dunia dapat juga, tapi tidak diredai oleh Allah, akhirahnya neraka. Mana dunianya sama je. Contohlah kita kata orang berilmu yang sebenar dapat dunia, orang berilmu hak nak dunia dapat dunia, sama juga. Ke mana? Dapat dunia yang sama. Jadi maknanya kenapa nak tukar niat kerana Allah, kerana akhirah? Sebab kita dapat dunia juga. Kalau bicara di sini, dapat kemegahan juga, dapat ketinggian juga. Tapi ini bicara hati. Bicara hati, hati ni berbolak balik. Apabila kemegahan itu berlebihan, ketinggian itu berlebihan, ni jadi pun orang jadi rosak ni. Sama juga dengan harta. Kalau harta tu melempah-lempah, mulalah hati tu. Jadi sekarang ni bukan persoalan kemegahan, ketinggian. Persoalannya orang yang berkehendak kepada kemegahan dan ketinggian, dia tidak akan dapat bahagian syurga di negeri akhirah. Kerana Allah Ta'ala menyatakan bahawa negeri akhirah kami jadi akan bagi mereka yang tiada berkehendak pada hati mereka itu
akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada yang tiada berkehendak akan kebinasaan. Menghimpunkan Allah Ta'ala, ini menghimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kita jawi ni kadang-kadang menghimpunkan Allah Ta'ala, jadi Allah jadi maf'ulun bih pula dah. Allah yang kena himpun, menghimpunkan Allah, yakni menghimpunkan oleh Allah. Dan menghimpunkan Allah ni menghimpunkan oleh Allah pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Jadi Allah Ta'ala letak kedua-dua ni dan menerangkan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahawasanya negeri akhirah itu syurga bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Kedua-dua kehendak itu. Jadi Allah Ta'ala ni himpun, menghendaki ketinggian, menghendaki kebinasaan. Allah Ta'ala himpun antara menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Sebab daripada ketinggian akan bawa kepada bagai-bagai kebinasaan. Bila hati kasih pada kemegahan ketinggian, macam-macam caralah untuk dapat kemegahan, macam-macam caralah usahanya untuk dapat ketinggian, cara mana pun tak kira. Bila terhasil kemegahan dan ketinggian yang dikasih tadi ni kau, dia akan gunakan kemegahan dan ketinggian pada jalan kebinasaan. Dia akan gunakanlah ini kemegahan dan ketinggian pada benda perkara yang membinasakan. Apa? Dia akan turut kepada semata-mata hawa nafsu. Kenapa? Kerana nak dapat kemegahan ketinggian tu pun macam-macam cara yang digunakan. Akhirnya kalau kata dalam bab ilmu dan amal, tidak ada dah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kerana kemegahan dan semata-mata ketinggian di sisi manusia di atas dunia yang sementara. Dan menerang ia Allah akan bahawasanya negeri akhirat itu syurga bagi mereka yang sunyi hatinya, bersih hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Dia nak sunyi hati, nak bersih hati daripada kasih akan kemegahan ni pula. Ni kena mujahadah lah ni nya. Kena sentiasa pelihara niat tujuan hati kita dalam kehidupan kita dunia. Ilmu amal ni memang kerana Allah, kena jaga hak tu. Kena mujahadah nak jaga hak niat kerana Allah tu, kena mujahadah supaya kerana selain Allah ni kemegahan kena mujahadah. Sebab apa? Sebab nafsu suka kepada kemegahan dan ketinggian. Bila nafsu suka kau mudah masuk ke dalam hati, kena mujahadah. Kemudian sebut kata kasih ni, macam kasih akan harta, kasih akan dunia ni, dia ada tahap-tahap dia lah. Contohlah kasih akan harta. Bila harta ada, kasih sayang lah, gosok semua, tengok semua, kasih tu. Jangan mari dekat, dia marah. Mari dekat pun marah dah. Nak pinjam, dah lah. Apa? Kasih sayang. Allah kasih gitu mana? Barang baru, mahal harga. Dunia sementara, kamu mati pun kamu tinggal. Betul lah, dunia sementara. Tapi barang tu mahal, baru pula, memanglah. Kasih sayang akan harta tu dah dicela, dia ada tahap dia pula lah. Sebab orang awam ni ialah nak hilangkan 100% kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia ni. Ini bergantung kepada kekuatan basirah mata hati masing-masing. Jadi hak dicela pada syarat ada dia punya peringkat-peringkat dia lah. Dia ada punya peringkat-peringkat dia. Bila kita ni ada kemegahan ketinggian sedikit-sedikit, memang hati suka, akhirnya jadi kasih. Tahap manakah yang dicela pada syarak?
Ni kena letak molek lah. Kena letak molek. Dia hati berbolak balik satu hal. Hati dia mari macam-macam di hati kita ni. Hak mari macam-macam di hati kita ni, hak ni syarak akan kira jikalau hak mari hak dicela pada syarak tu kita semar di hati kita molek. Oh, syarak ambil kira, ambil salah. Kalau mari lintasan hati tu, tu syarak tak ambil kira tu. Sebab itu di luar kekuasaan diri kita. Kita ada ilmu, kita ada amal. Berhadapan dengan orang yang kurang ilmu, kurang amal. Orang yang sembahyang pun tidak. Marilah lintasan di hati kita, baik aku daripada dia. Dia sembahyang pun tidak. Jumpa pula semayang pun tidak, main pula benda pelik-pelik, dia akan timbul. Baik kita lah daripada dia. Mari timbul seumpama tu, takabur dia panggil. Tapi lintasan tu syarat tidak ambil salah, itu di luar kekuasaan kita. Itu dipanggil khawatir ittirariyah tu, bukan ikhtiariyah, bukan pilihan kita tu. Kita memilih jadikan takabur sifat hati, barulah syarat ambil salah. Ada ni. Sama juga dengan mari lintasan di hati kita, nak kepada tu, nak kepada ni, tu syarat tak ambil kira. Ada kemegahan, hati kita rasa suka pada kemegahan, itu bukan sifat hati kita, tapi hati tu dia mari perasaan kasih, suka kepada kemegahan tu, takut hilang kemegahan ketinggian di sisi manusia. Hati mari lintasan seumpama tu, tapi bukan sifat hati seumpama tu. Tak ada di hati tu nak kepada kemegahan, tapi apabila ada kemegahan, hati tu mari lintasan kasih pada kemegahan, mari terlintas di hati sayang kalau kemegahan tu hilang. Selagi tak jadikan sifat hati, kita memilih untuk jadikan sifat hati, syarat tak ambil salah. Tapi permulaannya begitulah, lintasan, lama-lama lekat molek. Jadi sifat hati itu dicela pada syarak. Dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Jadi kemegahan itu setengah daripada ketinggian. Dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna wa hum fiha la yubkhasun. Itu ayat dia tu. Kitab saya ni kitab lama ni, dia baris pun tak jelas, titik pun tak jelas. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tu. Ya. Sebab rasanya hak cetakan baru tu dia jelas sikit. Huruf pun jelas, baris pun jelas, titik pun jelas. Oh, saya ni titik 1, titik 2 tu serupa je nampak. Ada hak jelas, ada hak tak jelas. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat yang ke-15. Jadi tadi dok tengok molek di Quran dahulu. Biasa tengok mula di Quran, nak pastikan bahawa baris ke titik ke gitulah. Dia kadang-kadang cetakan tersilap. Tersilap cetakan hak ayat Al-Quran, tu wajib kena baikilah. Wajib kena baiki. Hak ni tak silap ni, cuma kitab lama ni dia kurang jelas sikit lah. Artinya, barang siapa
ada ia menghendaki dengan amalnya, amal kebajikan, akan hidup dunia dan perhiasannya. Barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya, amal kebajikan, akan hidup dunia, untuk dapat kehidupan dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia. Menghendaki dengan amalnya, amal kebajikan lah. Ada pun amal ni pekerjaan. Kalau amal pekerjaan dunia, tiba-tiba nak dunia, tak ada salah apa pun. Macam contoh beginilah, orang belajar ilmu dunia, matlamat tujuan dia untuk dapat dunia, tak ada salah. Yang salahnya belajar ilmu akhirah, matlamat bukan akhirah, matlamatnya matlamat dunia, itu baru salah. Orang belajar dunia, matlamatnya untuk dapat kesenangan hidup di dunia, tak ada salah. Tapi kalau belajar ilmu dunia untuk dapat kesenangan dunia, kemudian untuk beribadah kepada Allah dengan kesenangan tadi, itu jadi akhirah pula. Jadi perkara ni, perkara akhirah terkadang dunia, perkara ni perkara dunia terkadang akhirah, gitulah. Wa amal ibadah ni akhirah, tiba-tiba kerana dunia, dia panggil dunia, bukan akhirah. Bekerja untuk cari duit harta dunia ni, dunia lah. Tapi niatnya kerana apa? Kerana nafkah yang wajib atas dirinya, kerana untuk dapat pendapatan yang lebih, boleh infak, boleh bantu orang susah. Perkaranya dunia, tapi jadinya akhirah. Tapi kalau perkara dunia, niatnya semata-mata dunia, tak ada salah apa pun. Tapi rugilah, sebab tidak palingkan perkara dunia itu niat akhirah, rugi. Tapi kalaulah amal akhirah, ilmu akhirah, amal akhirah, tiba-tiba kerana dunia, akhirahnya neraka, wal-iyazabillah. Ini bicara akhirah ni, amal akhirah. Kalau ilmu amal dunia tu cerita lain. Belajar dunia nak dapat CJ tinggi, dengan CJ tinggi nak dapat ni kerja gaji yang tinggi, tak ada apa-apa pun. Lepas tu CJ tu itu. Jadi syiriknya kat mana pula? Gantung ke CJ, bab gantung tu bab lain. Tapi adakah mensyirikkan Allah? Tidak. Mensyirikkan Allah macam mana? CJ itu yang beri bekah pada menghasilkan kesenangan. Tak ada orang Islam beriman berpegang CJ itu beri bekah. Sebagaimana orang beriman tak ada berpegang nasi itu beri bekah. Tapi hati terkadang bergantung ke nasi. Tak ada nasi, buka saji, nasi tak ada, nak marah. Sebab apa? Lapar. Bergantung ke nasi yang mengenyangkan, sama je tu. Kedap bergantung ke nasi. Tak ada beras, susah hatilah duduk. Sebab apa? Lapar nanti. Kan gitu? Bergantung kepada duit. Duit kurang, sekabuk lalu dah. Ni duit kurang dah ni macam mana ni? Tu panggil bergantung kepada duit. Adakah berpegang duit itu yang berkah? Tak ada kita orang Islam yang berimannya. Tak ada orang Islam beriman berpegang CJ itulah yang menjadikan berkah pada menjadikan seorang berkiamat. Tak ada. Hati duduk bergantung ke CJ, tu hati orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah nak mensyirikkan orang. Kena jaga molek ni. Dah orang belajar dunia, nak dapat CJ dunia, nak dapat kesenangan dunia, tak ada apa pun. Belajar ni ilmu agama, ilmu akhirah, mesti kerana akhirah semata-mata, jangan kerana dunia. Barang siapa ada yang menghendaki dengan amalnya, amal kebajikan, akan hidup dunia dan perhiasannya, amal kebajikan, nescaya kami, ini Allah Ta'ala, sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Mereka dapatlah hak dunia. Nak dunia, dapat dunia.
Jadi tak muskil lah kitanya Tuhan beri macam-macam kepada orang hok karut-karut ni. Tuhan berilah nak dunia, ambil dunia. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalam dunia. Tak ada kurang apa pun. Wa amal kebajikan. Ilmunya, amalnya nak dunia, dapat dunia. Tak ada kurang pun dunianya. Terkadang Tuhan beri banyak pula. Itu panggil apa tu? Istidraj. Itu panggil istidraj. Amal kebajikan akhirah. Ilmu akhirah. Tapi nak apanya? Nak kehidupan dunia dan perhiasannya. Allah Ta'ala akan beri balasan atas dunia. Dapat hak dunia tu. Senanglah kehidupannya. Dapatlah ketinggian atas dunianya. Dapatlah pangkat kedudukan atas dunianya. Tuhan akan beri. Tak kurang pun. Bukan setakat tak kurang. Terkadang Tuhan beri lebih banyak pula. Itu dia panggil apa? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhirah. Ilmu akhirah, amal akhirah. Nak dunia, ambil dunia. Ambil dunia. Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirah melainkan api neraka. Akhirah tak ada bahagian melainkan api neraka jua. Sebaliknya, kalau amal kebajikan akhirah, nak akhirah, Tuhan akan beri juga atas dunia ni. Akhirah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dapat juga. Dunia dapat. Terkadang hak dapat di dunia tu berkekalan pula Tuhan beri. Orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dunia yang berkekalan. Berapa? Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang amal akhir nak kepada dunia ni, Tuhan beri tidak ada keberkatan. Tuhan beri banyak macam mana pun, tak kurang sikit pun, kehidupan dia akan sempit. Kehidupan dia akan kurang di hati dia lah. Walaupun zahirnya senang lenang sekalipun. Orang yang seumpama ni, terkadang Tuhan tunjuk kehinaan di atas dunia, walaupun dia orang berilmu sekalipun. Walaupun dia orang berilmu sekalipun, akhir Tuhan tunjuk atas dunia kehinaan. Tapi kalau semata-mata kerana Allah, dapat dunia bagai-bagai, dia dapat kemuliaan dunia, mati dah tuang dia pun dapat kemuliaan dunia, disebut-sebut oleh orang. Lepas tu kata sebut tadi tu pesan sama. Kenapa nak ubah niat kepada niat yang menyebabkan kita masuk neraka? Dengan kita niat kerana Allah, dunia tetap dapat. Lain kalau lillahi ta'ala, apa-apa kedana. Lillahi ta'ala sahaja, apa-apa kedana. Ada juga alasan. Lillahi ta'ala sama sahaja. Dapat dunia. Dapat dunia dan akhirah yang berkekalan. Tukar je niat, boleh dunia yang sementara saja, akhirnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritalah. Tapi nak pelihara hati tu. Nak pelihara hati. Nak pelihara hati kekal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak menghendaki dengan amal kebajikan tu hidup dunia, pesan dunia, Allah tak akan sempurnakan balasan atas dunia. Allah tidak akan kurangkan di hari akhirah, tidak ada melainkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Batil ni kita kata rosak lah. Rosak ataupun batil ni palsu ke boleh lah. Batin ni rosak punah oleh barang yang, oleh pahala yang memperbuat mereka itu. Amal kebajikan tu kan, pahala rosak, batin, palsu, tak jadi hal tu. Tak jadi hal tu, tak dapat dia untuk balasan hari akhirah. Maka apakah maksud jadi batil oleh barang yang, oleh pahala yang membuat mereka itu? Tafsir dia, maka tiada ada pahala di akhirah. Tak ada pahala di hari akhirah, tak ada.
Yang adanya hanya dapat di dunia semata-mata. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu dalam dunia dari segala kebajikannya. Segala kebajikannya punah belaka, rosak, palsu. Palsu lah. Rupanya ilmu agama, rupanya amal agama, bukan. Dunia semata-mata. Nah, dunia semata-mata. Nak dapat perhiasan dunia. Di antara perhiasan dunia, kemegahan. Kemegahan itu di antara perhiasan dunia. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Kerana bahawa kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada kesedapan hidup dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan dunia. Ayat cerita dunia dan perhiasan. Ayat dah cerita pun. Ayat cerita menghendaki akan kehidupan dunia dan perhiasan. Bukan ayat cerita menghendaki akan kemegahan, bukan. Tetapi bila ayat cerita dunia dan perhiasan, maka kemegahan inilah sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya perhiasan dunia. Besarnya kemegahan lebih besar daripada harta lagi. Orang sanggup habis harta, korbankan harta semata-mata untuk dapat kemegahan, ketinggian, kedudukan. Habis harta pun tak apa, janji dapat kemegahan, disanjung, dipuja-puja oleh orang. Habis harta tak apa. Sebab apa? Sebab kemegahan, ketinggian, sanjungan inilah sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia. Kalau harta banyak pun, kalau kita jadi orang biasa, tak ada kemegahan, tak ada ketinggian, tak sedap juga. Ketinggian itulah sebesar-besar kesedapan hidup dunia. Jadi daripada amal kebajikan akhirah, tiba-tiba nak dapat kemegahan, kedudukan. Sebab apa? Sebab kasih akan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Tapi kemegahan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya terkadang mereka yang khumul, yang sentiasa menyembunyikan diri, sampai masa Tuhan angkat. Sampai masa Tuhan angkat. Tuhan angkat ni ujian. Tapi kalau tahan ujian, Tuhan angkat berkekalan. Hok nak kemegahan, dapat kemegahan, sekejapnya jatuh. Gitulah. Ada ni. Dia kalaulah kerana Allah, tak ada kerana lain. Tak ada. Dia tak ada lain tu. Tapi Allah Ta'ala kurniakan boleh sampai masa. Tapi kalau orang nak dunia, dapat. Tapi tak tahan lama lah. Perkara kebajikan, perkara akhirah, ilmu amal akhirah kebajikan ni, kerana Allah tak ada kemegahan, kemasyhuran, tak ada. Sampai masa Tuhan angkat. Daripada ilmu akhirah, amal akhirah, nak kemegang kemasyhuran, dapat. Tapi tak tahan lama. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanam diri kamu ke dalam bumi yang dalam. Tanam. Ini kalam hikmah dan kita hikam. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitaju. Hak yang mana yang tidak ditanam, tidak akan sempurna tumbuh dia. Tanam. Jangan cari kemegahan, jangan cari kemasyhuran, jangan. Tapi sampai masa tumbuh naik boleh. Tuhan angkat ujian. Adapun kalaulah tak tanam dengan ilmu, dengan amal, cari kemegahan, cari kedudukan, tumbuh juga, dapat kemegahan, dapat kedudukan, tak lamanya terbalik. Sebab apa? Sebab tanam tu tak ada tahu sangat, tumbuh atas darat je.
Adapun kalau tanam dalam bumi yang dalam, bila tumbuh pokok tu tak terbalik dah. Tapi kadang-kadang bila tanam dalam, molek tanam, nak tumbuh tu lambat. Ke dak tumbuh dak kita semar ni. Apa? Dak tumbuh lagi je. Tapi bila tumbuh je tak terbalik. Hok tanam toho-toho tu tumbuh cepat. Tak dalam mana terbalik. Gitulah juga. Daripada amal, kebajikan, ilmu amal bekam akhirah, nak kemegahan kedudukan dapat. Tapi tak tahan lama. Kemasyhuran pun tak tahan lama. Lepas tu macam nak pertahan kemegahan kemasyhuran, dia pun buat macam-macam perkara kebinasaan agama. Tapi kalaulah amal kebajikan kerana Allah semata-mata, sampai masa Tuhan kurniakan kemegahan, kedudukan dan ketinggian sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata. Tak dicela. Semacam dengan harta, tiada dicela semata-mata. Bukan, tidak dicela. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajah kepadanya, kepada kemegahan oleh manusia. Yang dicela adalah kasih akan kemegahan, sebagaimana dicela adalah kasih akan harta. Kemegahan tidak dicela, harta tidak dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.